Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin. Nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin hadirat, para penonton yang dirahmati Allah, semoga kita dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bertemu kita dalam siri ceramah khas sebelum menabuhkan tirai cuti Aidilfitr. Kita nak membahaskan tentang perayaan yang kita bakal sambut dengan tajuk kita hari ini ialah merayakan tauhid. Apa yang kita nak maksudkan di sini ialah kita nak mentadabbur perayaan dan nak membetulkan konsep sebenar perayaan supaya minda kita ni di resetting semula. Bila datang musim perayaan, apakah hakikat sebenar raya ini? Kerana kita dapati umat Islam di Malaysia khususnya sudah jauh daripada memahami hakikat sebenar Aidilfitr. Aidil Adha anda tak kata lari pasal Aidil Adha dia masih dekat. Mungkin sebab Aidil Adha itu menyerlah ibadat yang tidak boleh dibuat melainkan pada hari raya tersebut, iaitulah menyembelih korban dan menunaikan haji. Jadi sebab itu kita tengok masyarakat di Malaysia masih lagi faham bahawa raya haji ni ibadah. Tapi perayaan Aidilfitr, disebabkan Aidilfitr ini ialah dia tidak ada satu selain daripada solat raya, walaupun sepatutnya bila ada solat raya dah boleh faham. Tapi kita melihat Aidilfitr itu dah jadi macam dah nak menghampiri satu adat dan budaya semata-mata. Dan ini adalah bahaya tuan-tuan dan puan. Ya, kerana kita tak boleh menukar ibadah menjadi satu kebiasaan semata-mata, kerana itu akan melepaskan ganjaran yang Allah Ta'ala janjikan. Jadi ini kita nak betulkan. Ya, sehingga kan hari ini orang gaduh sampai marah pihak berkuasa nak suruh habaq raya tu bila secara confirm. Ya, ini adalah benda yang nampak sangatlah kebodohan yang melampau dalam kalangan masyarakat, sehingga sudah tidak faham lagi hukum hakam yang asas begini, ya, bahawa perayaan puasa, ya, yang pelik itu yang mereka kecoh adalah perayaan Aidilfitri. Mereka tak minta pula difixkan puasa, ya. Sedangkan kita juga boleh menghadapi puasa terkejut, bukan sahaja raya terkejut, bukan sahaja raya Aidilfitri. Kita juga boleh menghadapi kemasukan bulan Zulhijjah lebih awal daripada dalam kalender, yang menyebabkan hari raya Aidil Adha akan dipindah lebih awal. Ya, lebih awal dengan makna dengan kalender Masihi, walaupun dari kalender Hijrah tidak pernah berubah. Ya. Tapi kenapa Aidilfitri itu? Kerana mereka anggap ia satu perayaan adat, mesti nak kena beli baju dan sebagainya. Ini adalah perkara yang kita kena melihat kembali, ya. Kena betulkan kefahaman, ya. Hakikatnya perayaan Aidilfitri ini adalah kemuncak kepada ibadah puasa. Ini kita kena faham bahawa dia bukan satu gap, ya, bukan satu pemisah daripada puasa. Ini seolah-olahnya hari raya Aidilfitri itu ialah untuk
membalas dendam. Ya. Kita lebih rasa merdeka dan bebas daripada belenggu ibadah. Seolah-olah ibadah itu adalah belenggu, rantai yang mengikat kita, dan bila raya Aidilfitri kita bebas daripada taat kepada Allah Ta'ala dan kita sambut dengan semaksiat-maksiatnya. Ini adalah satu perkara yang akan menjadikan ibadah kita dalam bulan Ramadan akan menjadi sia-sia sebenarnya. Kerana kita tahu ya, bahawa Aidilfitri itu adalah pelengkap kepada Ramadan. Seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah 185, ya. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wa litukminul iddata wa litukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Wa litukabbirullaha ala ma hadakum. Ini di antara kita kata pemberitahuan daripada Allah Subhanahu wa taala apakah sebenarnya ya tujuan perayaan itu. Untuk kamu membesarkan Allah, walitukabbirullaha ala ma hadakum. Itu di antara tafsiran para ulama, makna takbir di sini ialah takbir yaumul Aid, takbir hari raya. Dan ada dikatakan takbir ketika nampak hilal Syawal dan hilal Ramadan. Ya. Jadi tujuan perayaan itu ialah untuk membesarkan Allah Ta'ala. Sebab itu kita disuruh bertakbir, bertahmid, bertahlil, la ilaha illallah. Ya. Ini adalah syariat. Jadi perayaan ini adalah syariat. Kita bersyukur kepada Allah Ta'ala. Walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Supaya kamu menjadi orang yang bersyukur. Puasa disyariatkan kita menjadi orang yang bertakwa. Dan tingkat takwa yang tertinggi itu ialah menjadi syukur. Ya. Takwa yang tinggi itu ialah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur dengan makna dia melaksanakan segala suruhan, meninggalkan segala larangan. Itulah syukur. Dia tidak menggunakan anggota tubuh badan yang Tuhan anugerahkan kepadanya, nyawa yang Tuhan beri kepadanya, segala karunia dan nikmat yang Tuhan beri kepadanya, melainkan dalam rangka mentaati Allah Subhanahu wa taala. Itulah setinggi-tinggi insan yang bertakwa, yang sentiasa mengiktiraf apa jua fadilat, apa jua nikmat, apa jua karunia yang dia dapat adalah daripada Allah, dan dia akan bersyukur dengan menambahkan ketaatan dan pengabdian diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah maksud perayaan itu. Kita merayakan apa? Ya. Kita nak merayakan kemenangan kita menjadi insan yang bertakwa sepanjang bulan Ramadan. Kita berjaya mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala, mengawal nafsu-nafsu kita daripada melakukan perkara yang pada asalnya adalah harus. Ya, melakukan persetubuhan suami isteri di siang hari. Adakah persetubuhan suami isteri itu sesuatu yang haram? Tidak, ia adalah yang halal, bahkan boleh diberi pahala dengan niat yang betul. Kita dilarang minum air sejuk walaupun seteguk air sejuk. Adakah air sejuk haram? Tidak, air sejuk halal. Ya. Adakah makan nasi haram? Tidak, nasi adalah halal. Tapi
kerana taat kepada Allah Ta'ala kita sanggup tinggal benda yang halal. Benda yang pada zatnya adalah halal kita tinggal kerana Tuhan Azza wa Jalla tak bagi kita buat benda itu di siang hari Ramadan selama 1 bulan. Apakah tadabbur kita kepada Ramadan apabila masuk sahaja malam raya, maka kita merayakannya dengan maksiat kepada Allah Ta'ala. Kita merayakannya dengan tidak menutup aurat, dengan meninggalkan solat. Meninggalkan solat. Ada orang pagi raya sibuk sampai tak solat hari raya. Solat hari raya 2 rakaat tak boleh buat. Sedangkan sebulan kita semayang sampai 20 rakaat, 8 rakaat. Solat tarawih, solat sunat juga. Sedangkan solat hari raya lebih penting. Solat hari raya, ulama berbeza pandangan. Ada yang kata wajib. Kan? Solat tarawih semua orang setuju dia ni sunat. Solat hari raya ada pandangan yang mengatakan wajib. Yang kata sunat pula ia sunat muakkadah dan termasuk syiar. Sehingga kalau satu penduduk negeri bersepakat tidak mau solat hari raya, pemerintah Islam boleh memaksa dan memerangi mereka. Betapa pentingnya. Ya, subuh tak sembahyang pula. Ini masalah. Ya. Masjid kembali menjadi sunyi sepi. Ya. Jadi Al-Quran dikembalikan untuk berhabuk. Mushaf. Ya. Kalau dalam application tu, nanti net notification, cadangan apps yang perlu dipadam kerana makan space tapi tak digunakan. Tiba-tiba lepas masa Ramadan tu dia. Apps Quran tu lah yang paling banyak dibuka. Kalau masa Ramadan, apps yang dicadangkan untuk dipadam sebab tak guna ialah Facebook, Twitter. Tiba-tiba lepas Ramadan naik apa dia? Al-Quran, mushaf dicadangkan supaya dipadam sebab dah lama tak buka. Takkan kita nak kembali kepada keadaan yang demikian menyedihkan. Ya, subhanallah. Jadi ini adalah kerana gagal memahami makna raya dan gagal menghayati ruh Ramadan. Ya. Dan kita dah bincangkan ruh Ramadan hari itu, apa dia maksudnya. Ya. Jadi kali ini kita nak faham pula apa dia hakikat perayaan. Ya. Jadi kita melihat tujuan perayaan itu Allah Ta'ala syariatkan litukabbirullah ala ma hadakum, untuk kamu membesarkan Allah atas apa yang dia telah tunjukkan kepada kamu. Wala'allakum tashkurun, dan supaya kamu bersyukur. Yang mana semua ini related kepada la'allakum tattaqun. Ya, dia berhubung balik dengan tujuan puasa itu ialah la'allakum tattaqun. Dan kita juga melihat asal disyariatkan hari raya. Dalam hadis daripada Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, dia kata Nabi SAW datang ke Madinah, dan ketika itu penduduk Madinah ada 2 hari dalam setahun yang mereka jadikan hari untuk mereka berlibur, hari liburan, hari untuk bersukaria, hari untuk seronok-seronok dan berehat daripada sebarang pekerjaan. 2 hari dalam setahun. Maka Nabi SAW kata, Allah telah menggantikan, qad abdalakum, telah menggantikan 2 hari kamu ini dengan 2 hari yang lebih baik, iaitulah hari raya Adha dan hari raya Fitrah, Aidil Adha dan Aidil Fitr.
Disebut Aidil Adha sebab Aidil Adha ialah Al-Aidul Akbar, raya yang paling besar. Ya. Jadi kita tengok perayaan ini adalah daripada Allah Ta'ala. Diganti oleh Allah. Allah yang mensyariatkan perayaan. Kerana kita tidak boleh memandai-mandai mendakwa apa-apa hari atau tarikh atau waktu sebagai agung, perlu dibesarkan. Apa makna raya? Raya besar. Merayakan, membesarkan, mengagungkan. Melainkan dengan wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kerana dialah yang tahu hakikat kejadian alam. Dialah yang tahu bilakah waktu dan hari yang sepatutnya kita mengagungkan dan membesarkannya. Kita tak boleh mandai-mandai mensyariatkan perayaan. Ya, inilah benda yang kita kena faham. Jadi perayaan itu konsepnya adalah dia adalah sesuatu amal ta'abudi. Kita tak boleh memandai-mandai tiba-tiba nak mengadakan perayaan baru bersempena dengan kelahiran Nabi ke, bersempena dengan turunnya Quran ke, bersempena dengan apa-apa benda pun tanpa nas dan dalil yang jelas daripada syarak. Atau kita mengubah dan pindah tarikh, itu tidak boleh. Kerana dia adalah ta'abudi. Jadi di sini kita dapat lihat perayaan pada hakikatnya adalah ta'abud, peribadatan kepada Allah Ta'ala. Sebab itu tarikh dia tak boleh ubah. Perayaan Aidil Fitri ialah 1 Syawal dan perayaan Aidil Adha ialah Yaumul Hajjil Akbar. Itulah hari melontak Jamratul Aqabah dan 3 hari selepasnya untuk melontak 3 jamrah. Inilah hari yang dibenarkan untuk kita menyembelih korban. Ya. 10, 11, 12, 13 Zulhijjah. Ya. Jadi kalau kita faham ini, perayaan ini adalah syariat daripada Allah, maka kita sepatutnya dah ada dalam minda kita. Dah disematkan dalam pengetahuan dan hadir dalam hati kita, raya ialah ibadah. Ya. Raya bukan macam sambut hari kemerdekaan negara. Ya. Bukan macam sambut hari keputeraan raja. Bukan macam ini kita boleh pindah. Ya. Kita boleh ubah. Ya. Kita boleh buat apa yang kita rasa boleh dalam sambutan tersebut. Kita boleh tangguh tahun ni COVID, kita tangguhlah sambutan hari kemerdekaan. Ya, masalahnya bajet tak cukup, ya, maka kita kurangkan, kecilkan, atau kita tangguhkan sehari atau 2 hari. Masalahnya tidak, raya Aidil Fitri dan Aidil Adha tidak boleh dipindah-pindah, tuan-tuan dan puan. Dia adalah satu tarikh yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, telah digantikan oleh Allah Ta'ala. Jadi kalau dah dia datang daripada Allah, tentulah dia ibadah. Ya. Dia adalah ibadah. Ya. Itu dari satu sudut. Ya. Penetapan itu sendiri daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian tadi yang pertama tadi kita dah nampak related dia, ialah dari sudut tujuan disyariatkan itu ialah litukabbirullah ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Kalau kita tahu dia datang daripada Allah, apa tujuan Allah Ta'ala syariatkan hari raya? Iaitulah untuk membesarkan Allah, bertakbir, bertahmid, bertahlil. Ya. Itu tujuannya, menghidupkan syiar malam raya, dihidupkan dengan qiyamul lail, dihidupkan dengan bertakbir. Ya. Jadi, dia ada ibadah yang kita buat pada malam raya, sehinggalah salat raya. Ya.
Jadi ada jelas sisi pensyariatannya. Disuruh bersyukur dengan diwajibkan kita mengeluarkan zakat fitrah. Ya. Zakat fitrah ni wajib bila? Dengan masuknya malam raya. Siapa yang sempat hidup, ada nyawa, masih bernyawa ketika terbenamnya matahari pada malam 1 Syawal, maksudnya dia sempat masuk dalam bulan Syawal, malam raya, maka wajib atasnya zakat fitrah. Kenapa zakat fitrah? Yang merupakan pasangan, zakat yang merupakan pasangan setia kepada salat, untuk merealisasikan la'allakum tashkurun, bersyukur dengan rezeki yang Tuhan beri, diwajibkan kepada mereka yang ada lebihan rezeki, lebihan makanan daripada tanggungan diri dia dan apa yang dia menanggung keluarga dia, diberikan kepada fakir dan miskin. Sebab tu zakat fitrah ni special, tak macam zakat yang lain. Sebab tu ulama' bersepakat zakat fitrah diberi kepada fakir dan miskin, tapi mereka khilaf, adakah zakat fitrah diberi kepada yang lagi baki asnaf, yang 8, ya, yang lagi 6, adakah mereka juga diberi zakat fitrah? Ini ada khilaf di kalangan ulama'. Zakat fitrah fokusnya ialah pada fakir dan miskin, ya, diberi untuk mereka tidak perlu meminta-minta pada hari raya. Ini adalah lambang kesyukuran, lambang ibadah, ya. Kerana keredaan Tuhan itu dicapai dengan al-ikhlasu lil ma'bud, kita mengikhlaskan diri kita, ibadah kita hanya untuk Allah, wal ihsanu lil makhluk, dan ihsan kepada makhluk, ya, ihsan kepada makhluk. Itulah cara kita mencapai kejayaan di akhirat. Ya, jadi kita dapati pada hari raya Aidilfitri itu berhimpun dua perkara ini disyariatkan kepada kita. Zakat fitrah disyariat kita. Pada pagi raya itu salat. Dan salat ialah al-ikhlasu lil ma'bud, mengikhlaskan agama itu kepada Tuhan yang disembah. Jadi kita dapati perayaan itu disambut dengan ibadah, bukan disambut dengan menghias rumah. Bukan makna tak boleh, disuruh, disyariatkan untuk kita menghias, betul, semata-mata, bukan semata-mata dengan menghias rumah. Macam kita sambut Hari Merdeka, kita pasang bendera, kita pakai baju yang ada lambang bendera Malaysia. Itulah cara sambutan Hari Merdeka, itu saja. Tak ada, dia tak ada di sana semayang sempena Hari Merdeka atau ibadat khusus sempena hari kemerdekaan, tidak ada. Kan? Tak macam Hari Raya Aidilfitri, Aidil Adha. Ya. Sambutan yang hakikatnya, sambutan itu yang paling penting sekali ialah dengan kita mengikhlaskan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan kita melakukan ihsan kepada makhluk dalam rangka menggapai redha Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hakikatnya ada benda yang sama dengan raya haji. Kalau raya haji ada korban binatang untuk bagi makan kepada orang yang fakir miskin juga, raya Aidilfitri pun ada. Ya. Raya Aidilfitri pun ada. Itulah kelebihan kenapa zakat fitrah tidak wajib diberikan kepada amil kerajaan. Maksudnya dibenarkan, dibolehkan zakat fitrah itu kita bayar langsung kepada asnaf fakir dan miskin supaya kita merasai, ya, kita lebih merasai suasana kita membantu orang susah. Macam mana juga kita
hari raya Aidil Adha kita sembelih lembu, kita bedak daging dia kepada orang fakir dan miskin. Al-qani'a wal mu'tar. Jadi kalau kita boleh menghayati ibadah korban dan kita faham Aidil Adha itu ibadah, why not kita faham juga Aidil Fitri ini adalah ibadah. Sedangkan dia ada ibadah yang membawa makna yang sama konsepnya. Sama konsepnya. Kalau Aidil Adha ada ibadat haji, Aidil Fitri ada ibadat puasa. Didahului dengan 30 hari puasa, diapit pula lepas itu dengan 6 hari puasa. Walaupun dia optional, tapi dia ada puasa. Daripada 2 Syawal, kita dah boleh puasa, digalakkan berpuasa. 6 hari pula. Maknanya, pesta puasa belum habis. Bukan bermakna, ya, Aidil Fitri itu ialah kita sudah selesai, kita sudah keluar daripada belenggu puasa. Seolah-olahnya kita merayakan Aidil Fitri itu macam kita ini berdendam dengan puasa. Sebenarnya belum lagi. Macam mana kita lepas semayang wajib, fardu, kita ada semayang sunat, qabliyah dan ba'diyah. Puasa ada tak qabliyah, ba'diyah dia? Ada. Puasa qabliyah Ramadan ialah puasa Syaban hari tu. Puasa ba'diyah Ramadan ialah puasa Syawal 6 hari. So dia ada qabliyah dia, ada ba'diyah dia. Kan? Belum selesai lagi. Dan kita takkan selesai daripada ubudiyah. Kerana memang itulah matlamat kewujudan kita adalah untuk memperhambakan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ibaratkan raya ni macam kita bagi salam. Bila kita semayang, kita bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Kita istighfar, kita sebut Allahumma anta salam, kita zikir, kita doa. Itulah raya. Bukan makna raya ni kita bebas daripada hukum hakam Tuhan. Ya. Lepas daripada kita dah baca zikir lepas semayang tadi tu, kita pun sambung lagi semayang sunat ba'diyah pula. Kan? Macam itulah perayaan sebenarnya. Dia hanyalah satu gap. Lepas daripada gap di sini bukan makna kita meninggalkan puasa, tapi dia adalah satu rehat sekejap sebelum nak sambung dengan ibadah yang baru. Jadi dia juga adalah ibadah. Dalam rangka ibadah itu kita disuruh bertakbir, bertahmid, bertahlil, macam mana kita disuruh berzikir, bertasbih, bertakbir dan bertahmid dan bertahlil selepas salat. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kalau itu disuruh lepas salat, maka itu juga yang disuruh selepas daripada puasa. Maka itulah hakikat raya itu, dia sehari saja. Raya Aidil Fitri daripada terbenam matahari akhir Ramadan masuk malam raya 1 Syawal sampai terbenam matahari 1 Syawal masuk malam 2 Syawal. 2 Syawal tu dah balik kepada ibadah puasa yang baru, puasa Syawal. Kan? Jadi kita kena merasakan kita masih lagi dalam mood ibadah. Jadi masalah sekarang ini ialah masyarakat menganggap perayaan itu ialah mereka keluar daripada mood ibadah, pergi kepada mood apa kita nak panggil ya. Nak sebut mood maksiat macam jahat, macam kejam sangat ayat itu. Kalau kita kata perayaan ni orang kita merasakan keluar daripada mood taat kepada Allah, pergi kepada mood maksiat kepada Allah Taala, itu kita nampak macam as a mean word, as a cruel word to be used to describe. Tapi Allahu alam, tak rasa di sana ada lagi yang lebih sesuai untuk describe the situation than that word. Jadi sorry to say, seolah-olah macam ya, kita sama-sama dengan syaitan, dengan maradatus syaitan, sama-sama. Sepatutnya di bulan Ramadan ini
Yang terbelenggu itu, yang rasa dirinya terbelenggu, ialah syaitan, syaitan. Bukan kita. Sepatutnya kita dalam bulan Ramadan lah kita rasa bebas. Bebas daripada gangguan syaitan yang berlebihan. Kerana pergerakan syaitan itu telah dihadkan. Setengah orang dia bukan makna bila kita kata Ramadan ni syaitan dibelenggu maknanya depa dibawa duduk dipasung dalam penjara, bukan. Dia duduk ada dengan kita. Apa dalil dia? Dalil dia Nabi SAW satu malam tengah i'tikaf dalam bulan Ramadan. Lepas tu bini dia Safiyah binti Huyai datang. Lepas tu Nabi iring Safiyah keluar daripada masjid. Tiba-tiba ada dua orang sahabat lalu, dia berjalan laju sikit lintas Nabi. Nabi kata, ala rislikuma innaha Safiyah. Nanti dulu, dia kata, ni yang berjalan dengan aku ni Safiyah. Dia kata, subhanallah ya Rasulullah. Maksudnya Nabi takut nanti dia pun ingat Nabi jalan dengan perempuan mana dalam gelap-gelap. Kan? Dia kata, ya Rasulullah, takkan kami nak sangka buruk dengan kamu. Nabi kata, inna syaitana la yajri min ibni Adam majrad dam. Syaitan itu bergerak dalam tubuh anak Adam menerusi pergerakan pembuluh darahnya, seperti bergeraknya darah dalam pembuluh darah. Itu dalam bulan Ramadan juga. Bukan makna syaitan tidak ada dalam bulan Ramadan. Syaitan ada, tapi dia terbelenggu. Dia bubuh rantai supaya pergerakannya itu lebih slow. Ya? Jadi kita sepatutnya Ramadan kita rasa selesa lah. Setan ni payah nak kacau. Kecuali kalau kita yang memudahkan dia untuk kacau kita. Dan kita sepatutnya rasa kena prepare. Sebab apa? Malam 1 Syawal, syaitan akan dibuka daripada belenggu. Dia akan ada lebih kemampuan daripada sebelumnya. Ya? Jadi ini benda yang kita kena fikirkan. Jadi adakah kita pula tiba-tiba rasa bulan kita ni terbelenggu sama macam setan yang menjadikan kita juga adalah syaitan manusia, ya? Dan kita pula rasa bebas dengan berakhirnya Ramadan seperti mana syaitan rasa dia bebas dengan berakhirnya Ramadan, maka kita juga menjadi syaitan, itulah syaitan manusia. Itu, ya? Subhanallah. Jadi ya, itu di antara benda-benda yang kita kena ingat bahawa ibadat, perayaan itu penuh dengan ibadat. Perayaan itu adalah ibadah. Supaya kita boleh faham hakikat sebenar. Kan? Kita boleh betulkan minda kita, kata aku ni masih dalam mood ibadah. Masih dalam mood ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, aku bukan bebas daripada ibadah. Raya bukan makna aku lepas daripada ibadah. Aku bukan macam setan. Kan? Yang mana bulan Ramadan terbelenggu, lepas habis Ramadan aku dibebaskan. Bukan. Ya. Jadi itu yang kita kena ada, yang that we need always to bear in our mind. Ya. Yang kena sentiasa hadir dalam jiwa kita, ingatan itu. Kita tidak akan kita tidak akan tergesa-gesa meninggalkan ketaatan. Sepatutnya kita bila habis Ramadan, kita dah graduate daripada Ramadan, kita sudah boleh mencapai martabat muttaqin, la'allakum tattaqun, dengan tertinggi, iaitu la'allak walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Itu tujuan. Sebab itulah ibadah di hujung Ramadan itu dipertingkatkan, dipergandakan lebih daripada awal dengan tengah. Ya. Supaya kita jangan hilang mood ibadah itu. Jadi ini benda yang kita kena perhatikan. Jangan sampai sisi adat perayaan itu mengalahkan sisi ibadah. Ya, perayaan
disebabkan dia adalah hari yang untuk juga ada sisi ibadah yang bersifat adat. Apa makna ibadah bersifat adat? Ini ibadah yang tidak ditentukan caranya. Iaitulah untuk kita bergembira. Ini satu bentuk ibadah. Bergembira pada hari perayaan adalah ibadah. Adalah ibadah. Cuma kaifiyat bergembira itu syarak serahkan kepada kita caranya selama mana tidak melanggar batas syariat. Pakai baju baru ke, baju yang tercantik yang kita ada ke, kan? Dengan kita pulang menziarahi sanak saudara, kaum kerabat, dengan kita buat kuih raya, makan sedap-sedap, hias rumah cantik-cantik. Itu juga disyariatkan pada hari raya. Itu juga syiar. Tetapi dia bukan adat dengan makna adat macam adat kita buat masa raya, masa perayaan menyambut hari kemerdekaan kita pasang bendera. Bukan macam itu. Macam kita sambut hari Malaysia, kita sambut hari wilayah. Bukan macam itu. Bukan adat yang macam itu. Itu adat duniawi. Ini adat agama. Adat dengan makna benda yang ma'qulul makna, yang syariat serahkan kepada kita tata caranya. Pandai kepada kita lah. Tetapi dia masih lagi dalam rangka ibadat. Untuk mentaati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita faham bergembira di hari raya itu sendiri adalah ibadah, kita tidak akan bergembira dengan maksiat, tidak akan bergembira dengan tarian, nyanyian, musikal yang dilarang oleh syarak. Dengan pakaian yang mencolok mata, yang mendedahkan aurat, dengan pergaulan bebas yang melanggar batasan kemahraman. Atas alasan raya, salah habis semua orang. Berjabat tangan, salah dengan makna berjabat tangan. Berjabat tangan habis dengan semua orang, tak kira siapa. Jadi ini adalah benda-benda yang mesti dibetulkan. Atas alasan nak meriahkan suasana raya kononnya, pakak balik tidur satu rumah kecil, adik-beradik ramai, kumpul yang satu rumah, aurat tidak dijaga. Tak salah kumpul yang satu rumah kalau boleh jaga aurat. Ini ada pekondem pula kata apa balik raya tapi tidak hotel dan tidak homestay. Tengoklah tujuan. Cuma ialah kita kata dah mentang-mentang kau duduk hotel, janganlah kau pagi raya tu baru datang macam baru sampai. Kan? Tu satu hal juga, tapi kita kata benda tu ada maslahah dia dari segi syariah. Kan? Untuk menjaga batas pergaulan, batas aurat, syariat kan. Maksudnya hukum hakam berjalan macam biasa. Bukan mana raya ni kita bebas berjabat tangan dengan siapa yang kita suka, bebas mendedahkan bahagian tubuh badan kita mana yang kita nak dedahkan. Tidak. Kita boleh berhias, bubuh make up sampai bercermin, tayang dekat lelaki yang bukan mahram. Tidak. Tertakluk kepada hukum hakam. Ibadat yang terbesar di pagi raya, solat raya. Pertama sekali kita kata, sebelum kita anggap solat raya, kita kena ingat ada lagi ibadah lebih besar pada pagi raya, iaitulah solat subuh. Jangan dilupa. Seboleh-bolehnya kita juga berjemaah subuh di hari raya, bangkit awal. Kalau macam di Saudi, kan negara Arab, kalau tak sembahyang subuh memang tak dapat sembahyang raya lah. Kan? Sebab mereka sembahyang raya itu memang matahari naik sahaja, masuk syuruk sahaja, boleh sembahyang raya.
Kan? Hari lepas sembahyang subuh tu duduk berzikir, bertakbir sampai matahari naik solat raya. Ni kalau Malaysia ni pun kita ingat kita kena buat macam itu paksa supaya orang kadang sembahyang raya kena mai sembahyang subuh jemaah. Baru mereka nampak, lebih nampak bahawa perayaan itu ibadah. Ini ambil ala balai, sembahyang subuhnya ala balai. Mentang-mentang sembahyang raya pukul 8, 7.30 baru dia bangkit. Pasal apa? Malam tadi saya letih bakat lemang. Kan? Lemang tak ada pun tak apa. Jangan sampai kita di dunia sibuk bakat lemang, esok di akhirat kita yang jadi lemang neraka. Na'udzubillah min zalik. Kerana lemang raya, kita nanti jadi lemang neraka. Janganlah kita buat macam itu. Ya, na'udzubillah min zalik. Jangan sampai kerana sibuk nak rebus ketupat di malam raya, akhirnya nanti kita direbus. Kita jadi ketupat rebus dalam neraka. Hati-hati. Kan? Atas alasan itu letih kononnya, lepas tu tak pergi sembahyang subuh, tak bangkit sembahyang subuh, sembahyang isyak pun tak laut. Sembahyang raya tu pun pergi sebab malu Allah. Kan? Dan ada orang dia tak kisah dengan sembahyang raya. Orang yang tak kisah dengan solat raya, lebih-lebih lagi lah macam mana dia nak dapat fahaman kata raya itu ibadah. Kalau bagi dia raya itu hanyalah dengan rumah terbuka, dengan dan kita tengok hari ni, bila perayaan itu tidak lagi dianggap ibadah, seolah tidak ada had. Bulan Zulkaidah ada rumah terbuka Syawal, masuk akal kan tuan-tuan dan puan? Ya. Kemana perginya ulama mazhab Maliki kata puasa 6 ni kita tangguhlah sampai pertengahan Syawal, sampai 15, 16 tu kira tutup lah. Itu habis maksimum lah ulama bagi. Nak sambut raya sangat sampai setengah Syawal. Lepas tu kita balik fokus kepada puasa ba'diyah kita tadi. Ini sampai dah tidak ada lagi. Kan? Sepatutnya kita tukar lah. Kan? Kalau nak buat rumah terbuka itu, kalau dah lepas daripada 1 Syawal, orang dah start nak menggalakkan orang berpuasa, kita buat rumah terbuka dengan makna menjamu orang buka puasa waktu malam. Masalahnya, especially kalau rumah terbuka kita tu dah buat lepas daripada 15 Syawal. Ya? Maksudnya orang dah lama dah, kan? Ini jadi akhirnya orang tidak lagi rasa nak berpuasa 6. Sedangkan itu fadilatnya sangat besar. Walaupun dia ibadat sunat, tapi benda-benda sunat juga kita termasuk dalam ma'ruf. Kan? Wal takum minkum ummatun yad'una ila al-khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Ma'ruf ini bukan wajib saja. Ma'ruf ini termasuklah benda yang wajib, benda yang sunat, benda yang harus, yang baik dari segi adat dan uruf semasa dan setempat. Semua masuk dalam makna ma'ruf. Ya. Kita menggalakkan orang buat benda sunat itu ma'ruf. Kita discouraging orang daripada melakukan perkara sunat itu adalah mungkar. Kita nak pastikan kita tidak hilang kefahaman kita bahawa perayaan itu adalah ibadah. Salat hari raya, Nabi suruh perempuan yang haid pun datang ke musalla, cuma mereka menjauhi tempat sembahyang, duduk di belakang-belakang. Liyashhadna al-khair wa da'wat al-muslimin, supaya mereka menyaksikan kebaikan dan doa orang muslim. Hari ini tujuan kita mendengar khutbah di pagi raya yang mengingatkan kita tentang taqwa.
Khutbah raya pun sama juga, ittaqullah. Kalau tak dengar khutbah, tak solat raya, macam mana kita nak mendapat satu feel, satu mood kata kita ni dalam ibadah sebenarnya? Ya. Bila ibadah raya itu sendiri diambil mudah oleh masyarakat. Ini adalah perkara yang kita nak kena perbetulkan sebetul-betulnya. Jadi itu beberapa perkara yang kalau kita tadabbur, yang kita renung, kita akan dapati ya, raya itu adalah ibadah. Okey. Itu satu bahagian, memahami raya sebagai ibadah. Kemudian apa dia ibadah? Kalau kita dah faham raya ni ibadah, apa dia ibadah? Ibadah adalah tauhid. Perayaan adalah simbol tauhid. Perayaan adalah simbol tertinggi mana-mana agama. Setiap agama dikenali dengan perayaannya. Sebab itu ulama memberi penekanan yang begitu besar dalam perkara membatalkan Islam kepada isu menyertai perayaan orang kafir. Kenapa? Perayaan adalah simbol akidah yang terbesar, syiar. Sebab itu bila Abu Bakar tengok ada dua orang budak perempuan duk menyanyi, mendendangkan syair pada hari raya haji, hari Mina di rumah Nabi SAW, marah. Nabi kata, da'huma ya Abu Bakar, fa inna likulli qaumin 'id wa hadha 'idna. Setiap agama ada perayaan mereka. Ini perayaan kita. Dan perayaan itu akan menzahirkan sifat dan ciri-ciri agama yang paling penting. Kalau Islam itu ciri-ciri agamanya apa dia? Di antara ciri-ciri agama Islam yang terbesar toleransi. Sebab itu Nabi kata liya'lamu anna fi dinina fushah. Dan mereka tahu bahawa dalam agama kita ni ada keluasan. Bukan agama yang rigid macam agama kepadrian atau kesamian yang kalau nak dapat redha Allah Ta'ala mestilah dengan membuang dunia. Islam bukan agama yang macam tu. Islam meraihkan mencapai redha Allah bukan sekadar dengan membuang dunia, tetapi Islam suruh kita gunakan dunia untuk mencapai redha Allah. Ya. Dunia adalah matiyah, adalah tunggangan kepada akhirat. Bukan dunia itu musuh akhirat. Kalau kamu nak akhirat, buang dunia. Tak. Kalau kamu nak akhirat, kamu kena pergunakan dunia sebagai alat. Dunia adalah alat untuk kamu membina rumah kamu di syurga. Ini benda yang kita kena faham, bahawa perayaan adalah syiar kepada agama. Kalau dia syiar kepada agama, sepatutnya yang ditonjolkan ketika kita merayakan tauhid ialah tauhid. Ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita tonjolkan perayaan kita itu ialah perempuan tergedik-gedik, jantan bergelek-gelek, adakah ini agama? Ya. Adakah agama kita itu jantan betina bercampur, bergaul bebas, tanpa ada batas, tidak ada menutup aurat? Ya. Adakah ini inti ajaran agama? Orang bila satu perayaan agama yang mereka nak tengok ialah sisi agama itu akan terselah, akan menonjol. Jadi sepatutnya sisi tauhid, takbir, tahmid, tahlil, tasbih, salat, ya, zakat, inilah sisi yang sepatutnya paling dominan bila kita menyebut tentang hari raya.
Ini tak ada nak masuk raya lagi, dah buat persembahan perempuan gelet dalam bulan Ramadan. Tengok ada satu apa, shopping mall yang makruf lah, kalau kita orang YT ni semua kenal lah shopping mall tu kan, buat tarian perempuan. Mungkin mereka tu tak faham kan? Orang kapiak mereka tak faham, tapi kesalahfahaman mereka itu siapa yang bersalah? Kita lah, kita yang beri mereka salah tanggapan terhadap konsep hari raya. Kita yang bagi salah tanggapan. Dia ingat perayaan kita itu ialah, adakah perayaan kita macam itu? Shopping mall malam raya makin kuat lagu raya. Sepatutnya malam raya itu yang kedengaran di bazar raya, di kedengaran di shopping mall, kedengaran jadi takbir. Takbir raya bukan saja disyariatkan dalam masjid, dia disyariatkan di pasar, di jalan-jalan. Ya. Bukannya lagu raya yang sepatutnya bergema di malam raya sehingga ke pagi raya. Sambil orang duk shopping, kita disuruh bertakbir. Itu sepatutnya syiar kita. Supaya orang tahu. Kita tengok hari ni orang Kristian sambut Christmas. Ya, mereka ada Christmas Carol. Christmas Carol tu maknanya macam kita takbir rumah ke rumah, takbir jalanan. Kan dia pun menyanyi lagu keagamaan lah. Bukannya lagu apa, lagu cinta, lagu terkenang, nasib apa semua. Ha? Itu kita dah bagi salah. Ini perayaan kita, syiar kita lagu raya. Kan lagu raya tu pula tentang apa? Balik kampung lah, raya tak jadilah, apalah. Apa benda ni? Mempersendakan agama. Kan sepatutnya syiar raya ialah takbir. Walitukabbirullaha ala ma hadakum. Itu syiar hari raya Aidil Fitr. Yang sepatutnya bergema di segenap penjuru negara, segenap penjuru kampung. Ya. Pasanglah yang masjid-masjid, surau-surau yang teringin sangat nak pasang speaker kuat-kuat masa ceramah, masa apa tu, malam raya tu pasang lah kuat-kuat. Masa tu tak apa lah, memang disyariatkan, memang disuruh. Orang nak komplain pun tak boleh. Kalau dia komplain tu dia tak faham. Orang kapiak rasa tak kira pasal ini negara Islam, syiar. Dia dah setuju untuk hidup sebagai warga negara Islam. Masa tu tak apa. Yang seronok sangat nak pukul gendang, nak panggil orang makan sok tu. Takbir kuat-kuat. Pagi raya subuh bagi orang bangkit. Kan? Masa hak Tuhan suruh buat, tak buat. Tapi bila ibadat hak kita reka sendiri, kita kalut. Ataupun ritual hak kita sendiri reka yang bukan hak Tuhan suruh, kita kalut. Kita kalut nak pertahankan adat kita lebih daripada mempertahankan ibadat dan agama yang Allah Ta'ala syariatkan. Ini masalah. Ya. Inilah yang kita nak kena jaga selalu. Jangan sampai kita terleka dalam memahami konsep perayaan, merayakan tauhid. Merayakan tauhid. Ya. Dan bila kita faham perayaan ini ialah hari raya tauhid dan syiarnya ialah tauhid, kita hayati makna takbir raya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi kathira, wa subhanallahi
bukratan wa asila. Allah Maha Besar. Allah Maha Besar. Allah Maha Besar. Allah Maha Besar sebesar-besarnya. Dan segala puji dan puja itu hanyalah kepada Allah. Dia sahaja yang berhak menerimanya. Walhamdulillahi katsira, sebanyak-banyaknya. Dan Maha Suci Allah pagi dan petang. Ya, ini tak sampai petang sudah tinggal ibadah. Apa makna? Ini benda yang kita kena sentiasa beri peringatan pada kita. Kita hayati tadabbur makna takbir raya. Takbir yang berbentuk kemenangan. Takbir yang menyatakan Allah memusnahkan musuh-musuhnya. Wa hazzamal ahzaba wahdah. Wa anjaza wa'dah. Wa nasara 'abdah. Wa hazzamal ahzaba wahdah. Kita mengingat ketinggian agama Islam. Bahawa kita ini agama yang satu-satunya agama yang Tuhan terima. Agama yang hak. Dan kalau kita pertahankan syiar la ilaha illallah, Allah akan bantu menangkan kita. Bahawa kita ini, perjuangan kita ialah untuk menegakkan tauhid. Itulah tujuan perayaan itu, nak bagi kita ingat apa sebenarnya intipati agama kita adalah tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan untuk menyampaikan mesej ini kepada seluruh manusia. Bahawa tiada Tuhan yang hak disembah kecuali Allah Ta'ala semata-mata. Jadi, kalau kita tidak ada penzahiran ta'abbud, pengabdian diri kepada Allah Ta'ala semasa perayaan, macam mana kita nak kata kita merayakan tauhid? Ya. Sedangkan maksiat adalah furu' syirk. Maksiat adalah cabang-cabang kesyirikan. Seperti mana ibadah itu adalah cabang-cabang tauhid. Kalau raya yang kita sambut ini yang sepatutnya dia adalah perayaan untuk tauhid, kita cemarkan dia dengan maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana kita kata kita nak merayakan tauhid? Dan kita nak ingatkan, bila kita kata perayaan ni syiar agama, Nabi ingatkan perayaan ini likulli qaumin 'id wa hadza 'iduna, bahawa di sana ada sempadan batas yang kita kena jaga dalam akidah. Ya. Sebab itulah yang membezakan agama orang itu, yang paling menyelah sekali ialah perayaan yang dia sambut. Ya. Dan sebab itu pluralisme, pahaman yang nak menyamaratakan agama, dia paling gencar mempromosi ialah supaya manusia ni sambut semua perayaan-perayaan kufur itu. Dengan cara itu, senang mereka masukkan ideologi yang songsang. Ya. Kita kena ingat, walaupun kita ni bersikap toleransi, kita memberikan hak-hak yang sewajarnya kepada orang kafir, kita melindungi nyawa mereka, harta mereka, kehormatan mereka, kita menjamin kebebasan mereka mengamalkan ritual dan akidah mereka dalam negara Islam, as long as mereka mengiktiraf ketuhanan Islam. Tapi kita juga kena ingat kita ada sempadan. Kita tetap tidak mengiktiraf kebenaran agama mereka. Kita hanya mengakui kebenaran Islam sahaja. Perayaan itu yang nak menzahirkan sebenarnya. Jadi dah mesej yang kita nak sampai kepada kawan-kawan, rakan-rakan, jiran tetangga, adik-beradik yang bukan Islam. Supaya mereka melihat apa dia makna Islam. Supaya mereka mendengar takbir, mendengar tahlil, mendengar tahmid, mendengar tasbih pada hari raya.
dan mengetahui bahawa inilah Islam. Islam itu ialah mengagungkan Tuhan, tidak mensyirikkan dia dengan sesuatu pun. Itulah Islam. Kita nak masa perayaan mesej ini sampai kepada semua orang dalam bentuk praktikal. Dan itu hanya akan berjaya dicapai jikalau kita merayakan perayaan ini sebagai perayaan tauhid. Dengan kita meraihkan dan merayakan tauhid, mengagung dan membesarkan tauhid dengan melaksanakan tuntutan-tuntutan syariat seluruhnya yang umum dan yang khusus berkaitan dengan hari raya. Kalau kata membazir sebelum raya haram, membazir pada hari raya juga haram, tidak ada beza. Bukan makna hari raya kita boleh membazir belanja sampai tak ukur pakaian di badan sendiri, ya, melebihi had. Alasan raya nak beli baju baru, tiap-tiap kali raya beli baju baru. Baju yang tahun lepas pun tak dan lah. Yang pakai sekali je, pakai raya tahun lepas ya. Bukan itu. Nabi SAW beli satu pakaian, dia pakai setiap kali raya. Betul tak? Dan datang orang jual satu burdah yang cantik. Umar kata, ya Rasulullah, belilah burdah ini supaya kau pakai pada hari perayaan. Dan Nabi beli baju tu, Nabi pakai. Ada patut pakaian khusus. Bukan makna kita kena beli baju baru tiap-tiap tahun. Itu tak ada dalam. Yang disuruh dia pakai pakaian tercantik, terelok yang kita ada. Kan? Kalau kita betulkan konsep raya ni, payahlah orang nak ambil kesempatan atas kita. Kan? Tapi kalau dah memang baju dah semua dah pakai dan lusuh, nak beli baju raya, tak apa, okey, silakan. Tapi ni sampai terbeban. Nak raya duit tak ada, jadi stres pasal apa tak boleh beli baju baru. Loh. Awak kalau tak ada baju baru tak raya. Pasal dah dia anggap raya itu pada baju baru. Bila dia jadikan intipati perayaan dia, ruh perayaan dia ialah pada pakaian baru, pada kuih raya, pada lemang dan ketupat. Maka kalau tak ada benda tu, dia rasa tak raya. Kan? Padahal bukan itu intipati raya, yang itu sampingan. Kalau mampu buat, tak mampu tak payah. Ada cara lain. Kan? Jadi intipati raya itu ialah pada solat raya itu, pada takbir malam raya, pagi raya. Ya. Menghidupkan malam raya dengan ibadah. Itulah ruh raya. Yang mana kalau yang tu tak ada raya. Tak ada makna raya. Dia tak rasa menyesal. Dia duk kalut masak ketupat pagi raya sampai terlepas sembahyang raya. Pasal apa? Dia kata kalau tak ada ketupat tak raya. Ini lagi penting daripada pergi sembahyang raya. Ini mengarut. Ya. Kalut je baju raya. Sampai tak apalah tak pergi sembahyang raya. Pasal apa? Kalau tak siap baju raya ni tak ada makna raya. Sejak bila raya itu diukur dengan baju? Atau makanan yang kau makan? Kan? Jadi ini benda yang kita kena, banyaklah benda yang kita nak kena betulkan supaya kita faham konsep hari raya. Mudah-mudahan penyampaian yang bersifat santai ini boleh membuka minda kita itu untuk faham apa maksud sebenar hari raya, dan kita betulkan balik konsep perayaan itu dalam minda dan jiwa kita. Ya. Dan kita pergi kepada ada beberapa soalan yang mungkin kita boleh cantumkan sebagai elaboration dalam ceramah kita ini. Dia kata,
nasihat kepada mereka yang berpendapat membid'ahkan bayaran zakat fitrah dengan duit. Dan kalau dia faham kata benda tu bid'ah, dia jangan bayar zakat dengan duit, dia bayarlah dengan makanan, tak ada masalah. Benda tu khilaf masing-masing dengan pandangan masing-masing. Ya. Bukan bermakna kalau awak berpandangan satu perkara itu bid'ah, maka awak kena membid'ahkan orang lain yang tak setuju dengan pandangan awak. Ini salah. Kalau dia faham kata bayar zakat dengan duit itu adalah bid'ah, maka dia jangan bayar zakat dengan duit. Kalau dia bayar zakat dengan duit, kita kata dia ahli bid'ah pasal dia buat benda yang dia i'tiqad bid'ah. Tapi orang lain yang tak i'tiqad macam dia, yang i'tiqad harus bayar zakat fitrah dengan wang, dan itu adalah sunnah bukan bid'ah, maka mereka adalah melakukan benda sunnah. Mereka tak buat benda bid'ah. Kau tak boleh kata dia buat bid'ah. Itulah dia sikap bukan pada isu ilmiah, tapi cara kita berhadapan dengan orang yang berbeza pandangan. Macam kita dah sebut, bid'ah ni syaratnya bukan mesti disepakati. Ada benda berlaku khilaf. Benda ni ulama kata bid'ah, benda ni ulama lain kata tak bid'ah. Cuba tengok mauqif Syekh Albani kenaan dengan isu rakaat tarawih. Kan? Apa yang Syekh sebut, apa yang Syekh pesan. Syekh kata memanglah aku berpandangan lebih berlapan ni bid'ah, tapi adakah aku membid'ahkan ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah yang berpandangan boleh lebih daripada 8? Tidaklah. Kan? Itu bukan cara dia. You ada pandangan, you nak kalau you adalah seorang yang berautoriti, you adalah mufti, dan you nak bagi fatwa dengan pandangan you, silakan. Atau awak adalah seorang tok guru, ustaz, nak menyampaikan ilmu pengetahuan yang awak ada kepada murid-murid, silakan. Tapi awak tak boleh paksa murid awak ikut pandangan awak. Murid awak sendiri pun you tak boleh paksa. Macam mana nak paksa orang lain? Ini adalah sikap yang sepatutnya orang yang ada sikap macam ni tak sepatutnya dipanggil sebagai ahli ilmu. Ya. Semasa dia mentakrir masalah, dia nak bersikap tegas dengan pandangan dia, silakan. Tetapi semasa bermuamalah dengan orang lain, jangan macam itu. Kita ada maqam takrir masalah dan kita ada maqam muamalah dengan orang lain yang mungkin tak setuju dengan pandangan kita. Sebab orang yang mengharuskan bayar dengan duit ni, mereka juga ada hujah-hujah dia. Dan engkau pun ingat, engkau masa zakat fitrah je engkau pula nak bayar dengan makanan ni. Esok kalau mai zakat rantai mah bini apa zakat mah jongkong mah kau tak pergi pun bagi sejongkong mah. Kau bayar pakai duit juga. Masa tu kau ikut pendapat siapa pula? Nanti kau nak bayar zakat kambing, zakat lembu. Awak heret kambing dengan lembu pergi pejabat zakat ke? Lepas tu sembang kencang pasal siapa bayar zakat pakai duit bid'ah. Masa nanti kau bayar zakat lembu kau tak bid'ah pula. Kan? Sedangkan hukum zakat samalah. Bukan zakat fitrah saja. Kan? Jadi itu masalah. Itu cetek, pemikiran yang cetek. Dan lepas tu mereka menganggap mereka sunnah tak jalan tak sunnah. Salah, tak betul. Ini pemikiran yang tak betul. Ini pemikiran yang tidak ada kaitan. Cara pemikiran ini bukan cara pemikiran orang salafi ahli sunnah wal jamaah. Ini lebih akrab dengan cara pemikiran ahli bid'ah wal dhalalah. Bahawa apa yang kita dah tarjih ni mesti betul dan orang lain mesti ikut tarjih saya. Itu tak betul, salah. Sedangkan itu adalah masalah khilaf di kalangan ulama salaf zaman sahabat, zaman tabi'in. Sahabat Nabi, dalam hadis Nabi suruh zakat fitrah ialah sa'an min tamrin atau sa'an min bur, tamar ataupun gandum. Lepas Nabi wafat, adakah sahabat masih mengeluarkan zakat dengan tamar dan gandum sahaja? Tidak.
Pasal sahabat faham illah kenapa Nabi suruh bayar dengan tamar dan gandum, iaitulah makanan. Jadi zaman sahabat, lepas itu mereka ada makan aqid, kan? Ada makan makanan lain, syair, barley. Maka mereka keluarkan zakat. Ya. Lepas itu bila zaman Muawiyah, kenapa Muawiyah kurangkan daripada 1 sok pada setengah sok gandum? Pasal masa itu, itulah ukuran makanan orang masa tu. Kalau dulu makan segantang, sekarang makan setengah gantang. Berubah betul tak? Berubah. Lepas tu Syekh Uthaymin kata, kalau orang setempat makan makroni, makroni lah zakat dia. Kan? So kalau zaman kita sekarang ni, orang makan macam-macam. Ada orang dia diet, dia tak, walaupun dia duduk Malaysia, dia tak makan nasi, dia makan daging. Dia low carb diet. Kan? Takkan dia bayar zakat nasi beras juga. Dia tak makan beras pun. Dia tiap-tiap hari magnet lah, stick house lah, apalah. Suruh dia bayar zakat daging lah, pakai daging lah. Dia makan daging. Betul. Kan? Zakat fitrah ialah, hukum dia ialah makanan apa yang orang makan. Tapi sebab orang makan macam-macam, cara nak mudah ialah kita bayar, bagi duit. Tu kalau satu orang miskin, 50 orang bayar zakat dekat dia, 50 kantang beras. Rumah dia, gas pun tak ada, lauk pun tak ada nak beli. Dia nak tak nak nasi dengan apa? Duit tak ada. Kan? Kita bagi dia duit, dia boleh beli beras, dia boleh beli minyak, dia boleh beli lauk. Kan? Beras tu nak guna sekampit ya. Kan? Yang mengiringi beras tu banyak lagi nak kena beli. Kalau macam zaman Nabi, makanan tu maksudnya kalau bagi zakat kurma bukan nak kena masak. Gandum mungkin depa uli-uli buat roti. Bukan perlu banyak bahan. Benda tu kira boleh makan macam tu je. Tak perlu dah kepada benda lain untuk tambahan nak makan. Kita makan beras, makan nasi. Mana ada kita makan nasi kosong je ni. Yang mengiringi beras tu perlukan kos. Ongkosnya mana nak cari? Kan? Kalau kita bagi duit, lebih menepati kehendak Allah Subhanahu wa taala dan lebih dekat dengan sunnah. Kan? Itu pandangan kita lah. Tapi yang nak pakai, tapi point dia, soalan dia, kalau dia nak pakai pandangan kata kena keluar juga dengan makanan asasi, tak apa, terpulang. Nak menegakkan hujah dia, dalil dia, silakan bawa keluar semua dalil. Nak rat dalil orang yang kata boleh bayar dengan duit, silakan rat, bantah, tidak ada masalah dengan dawabit ilmiah. Tapi yang sepatutnya buat benda ni ustaz-ustaz lah. Orang awam tak payahlah. Kau muqallid sudahlah. Apa yang kau nak jadi mujtahidnya? Tapi bila muqallid bercakap macam mujtahid ni, yang tiba-tiba ni bid'ah, tak sunnah, dia membid'ahkan orang. Ustaz tu tak sunnah tu pasal apa? Pasal dia bagi keluar zakat dengan duit. Jadi macam tu pula. Jangan dengar ceramah ustaz tu dah terkeluar daripada Ahlussunnah. Pasal apa? Pasal dia mengharuskan zakat dengan duit. Adakah macam itu sikap kita? Na'udzubillah min zalik. Jadi bukan macam itu sepatutnya. Dia kata, apa hukum main meracun bunga api? Kalau mudarat tak boleh lah. Bunga api, sekadar bunga api yang tidak bahaya, kanak-kanak balik-balik macam pop-pop yang tidak dalam keadaan, kita kata tidaklah ada isu as long as dia tidak melanggar undang-undang. Tapi kalau sampai ni pasang mercun tengah-tengah lebuh raya macam semalam kes tu, itu tak betul lah. Ataupun meletup rumah berbahaya, memudaratkan, beli mercun-mercun yang bahaya yang tidak dibenarkan, itu adalah salah. Lepas tu berlebih-lebihan sehingga membazir duit,
Itu tak betul lah. Adakah benar muzik yang asalnya haram diharuskan di pagi raya khusus untuk raya sahaja? Bukanlah kata muzik semuanya. Bukanlah makna boleh berjoget, berdansa, lelaki perempuan. Itu tak betul. Ya, dibolehkan berhibur. Dibolehkan nak bernyanyi, nak berdendang. Ya, dengan lagu-lagu yang dibenarkan. Kalau orang perempuan bersama-sama dengan orang perempuan. Bukan bermakna orang lelaki boleh dengar orang perempuan menyanyi. Bukan, maksudnya bukan macam itu. Itu tetap diharamkan. Ya, kita tak lebih daripada apa yang diberi rukhsah. Ini bila main raya mentang-mentang dia kata Nabi izinkan pukul kompang dengan syair, buat malam apa joget raya apa, tak betul tu. Tu salah. Ya. Budaya orang kita bertakbir rumah ke rumah, duit raya, pelita, itu semua adalah di antara benda-benda yang makruf, yang baik untuk menghidupkan suasana hari raya dan bergembira di hari raya. Apatah lagi takbir. Takbir di jalanan, rumah ke rumah, ya, takbir di pasar-pasar ni yang kena dihidupkan. Bukan pasal lagu raya. Ya. Dan lagu raya tu sekadarnya lah, yang tidak melanggar. Kalau ada lagu raya yang tak melanggar syariat, kan, yang apa nama, yang isi kandungannya bagus, maka tak apalah pasang. Tapi janganlah sampai mengalahkan takbir tak dengar langsung. Itu tak betul lah. Takbir, bagi duit raya ini juga di antara benda yang baguslah, bagi hadiah Aidiyah. Bukan saja orang Melayu bagi duit raya ni, orang Arab bagi duit raya. Kan? Mana-mana lah dah jadi adat seantara dunia. Perayaan masa hari raya kita bagi duit kepada budak-budak. Tapi janganlah, itu adalah adat, bukan satu kewajipan hari raya. Itu adalah adat yang kalau siapa mampu dia buat, siapa tak mampu jangan paksa diri. Pelita dan sebagainya, dan kita pakai pelita solar, tak payah pakai pelita minyak gas. Siapa yang mampu nak hias rumah dia, buat sebagai tanda dia bergembira dengan hari raya. Itu adalah sisi adat. Perayaan ni dia ada sisi ibadat dan dia ada sisi adat. Kedua-duanya kita kena gabungkan, ya, dalam perayaan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Cara terbaik menghadapi orang yang melampau dalam mengikut adat, mengelak pada mereka dengan asal untuk mengelak perbalahan. Terlampau mengikut adat, seolah-olah adat itu adalah kelaziman dah macam hukum syarak, ini adalah perkara bid'ah. Itu yang menjadikan adat tadi daripada dia adat jadi bid'ah. Bila dia dah pertegah sangat, kalau tak ada ni tak raya, kalau tak ada ketupat ni tak boleh raya, hampa jangan duk sembahyang raya. Dia kata, kerana tak lagi hampa tak siap bakar lemang ni, hampa jangan duk pergi mana, jangan duk pergi jalan raya, hampa jangan duk pakai baju raya, hampa jangan duk pergi sembahyang raya. Kan? Kalau hampa kalau tak siap, tak masak rendang ni, hampa jangan duk main lah salam-salam ucap selamat raya dekat mak tak mau. Tak ada rendang, tak ada raya bagi mak. Cewah. Awak raya tu hang punya kan makcik? Bukan hang punya, raya tu Allah Ta'ala punya. Bukan hang suka hati hang nak raya. Kan? Suka-suka hati ya, ambil raya buat kerta dia. Kan? Guna raya untuk ugut anak-anak. Tak boleh bagi, hampa tak boleh tukar sofa baru dekat rumah mak, jangan duk balik raya. Awak raya tu makcik punya ke? Janganlah perasan sangat makcik. Kan? Raya ni ialah syariat, ibadat. Tak ada kaitan dengan sofa rumah makcik. Tirai rumah makcik. Kami orang tahu kalau sebut lansiak, jadi cerita lain. Kita tak bagi tak panggil langsir itu lansiak. Lansiak tu hak yang yang makruf. Kan, orang utara panggil tirai ataupun tudung tingkap. Kan? Tudung pintu. Kan? Jadi bukan ada kaitan dengan tirai baru, tudung tingkap baru, cushion baru, tak ada kaitan. Bukan raya ni, bukan masa makcik nak ugut anak-anak makcik. Nak paksa mereka bergolok gadai, pinjam alung nak tukar sofa baru makcik, bukan.
Ya. Ini bukan cara dia macam oi. Kan? Ini benda-benda yang kita kena tu, kita kata kena betul kan? Kan? Dan orang yang macam ni kita nasihat dengan cara yang baik dan kita bermuamalah dengan dia sekadar yang itulah. Kita kena buat baik dengan dia. Ucap selamat raya kat dia, ziarah dia. Apa pandangan dia yang lebih-lebih tu. Kita pun tak tahu soalan dia tak spesifik macam mana melampau dengan adat tu. Tapi kalau nak kita bukanlah tak adalah kita bergaduh sampai nak memulau dengan dia, tak betul lah kan. Kita tak payahlah pulau orang suka-suka hati. Ya. Berjumpa dengan dia apa tak payahlah bertekak lah. Kita disuruh menyampaikan, bukan kita disuruh memaksa orang ikut apa yang kita sampaikan. Dan bukan mesti bila kita habaq satu benda kebenaran, orang mesti kena ikut law tu juga. Siapa cakap? Tak ada. Nabi 23 tahun. Ada orang yang Nabi dakwah sampai sudah tak masuk Islam pun. Pak saudara dia sendiri Abu Talib. Ya. Jadi bukan konsep kita berdakwah menyuruh kepada ma'ruf ni mesti orang kena ikut law tu. Yang kewajipan kita ialah menyampaikan, bukan menjadikan dia ikut apa yang kita sampaikan. Kalau kita dah sampaikan, kita dah terangkan dengan cara yang baik, itu tak apalah. Kita dah habaq dah sekali. Hari tu puasa kita dah habaq dah kat dia. Tak apa. Tak payah dah pagi raya dia gaduh lagi. Dah tahu dah perangai dia macam tu, elakkan. Daripada menimbulkan perbincangan itu. Tapi kita hormat dia. Kalau dia orang tua, kita hormat sebagai orang tua. Adik-beradik kita layan. Dia macam adik-beradik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terlepas ayat umur awal. Ada orang terlepas umum awal, ada yang tidak ikut puasa. Puasa dia pun tidak sah. Ya, puasa yang dia puasa tu tidak sah dan haram. Puasa dia pun tu haram dan berdosa. Ya, kerana raya ni bukan suka-suka hati dia pun nak raya tak mau raya. Kalau dah nampak anak bulan, by hook or by crook you must raya. By hook or by crook you kena puasa. Walaupun kalender kata lagi sebulan, tapi kalau nampak anak bulan dah tersilap kira, nampak macam mana. Dan ini orang tak faham. Ya, kita dah habaq dah. Yang dalam kalender itu hanyalah ramalan. Ramalan. Macam ramalan cuaca lah. Bukannya betul, bukannya tepat. Kan? Ramalan sahaja. Dijangkakan. Puasa pada tarikh sekian, raya pada tarikh sekian, raya haji pada tarikh sekian, bulan Zulhijjah tarikh sekian, bulan Zulqa'dah tarikh sekian, bulan Muharram tarikh sekian. Semua itu boleh berubah. Ya? Tahun baru hijrah pun boleh berubah je. Yang kata raya. Tak ada. Kan? Kalau nampak anak bulan awal, kata lepas kira Zulhijjah 30 patutnya. Tapi pergi tengok anak bulan 29 nampak. Maka tahun baru masuk awal je. Bukan raya saja boleh bina. Itu bergantung kepada kenampakan anak bulan. Ya, kalau anak bulan nampak, nampaklah. Tak bolehlah kalau dah nampak kata tak nampak. 30 orang nampak. Tak campak lagi hak nampak di Indonesia, hak nampak di Brunei. Kan? Takkan you nak nafikan. Kan? Anak bulan memang ada terang. Nampak kelihatan dengan alat. Image itu dirakam, nampak dengan mata. Dilihat anak bulan ada. Takkan yang kata tak ada. Kan? Mana boleh macam tu. Kalau puasa pun tak sah. Kan? Bagi negeri-negeri yang telah diisytiharkan, puasa lah. Yang diisytiharkan raya lah. Kan? Yang kerajaan dia tak isytihar sebab mereka tak mau ikut kita punya matlak ataupun tak mau ikut kita punya ru'yah sebab mereka rasa mereka ada otoriti sendiri, itu ada perbincangan lah. Itu ada hukum hakal lain pula perbincangan dia berkenaan dengan isu matlak, isu ru'yah negeri lain. Ya. Tapi kita selagi mana kita duduk di bawah satu kerajaan yang di-Pertuan Agong dan baginda telah isytiharkan bahawa semua negeri-negeri di bawah pemerintahan baginda adalah nampak anak bulan, maka nampak anak bulan lah. Tak bolehlah yunafikan. Dan itu satu bentuk khuruj ala walil amr.
Ini benda yang kita kena jaga, ambil perhatian. Ya. Jadi mereka yang puasa lagi tahun lepas itu hari raya, maka puasa mereka tidak sah, bahkan haram dan berdosa. Ya. Dan semayang raya mereka yang mereka semayang pada hari kedua Syawal itu juga tidak sah. Kerana mereka tidak ada autoriti untuk menentukan raya ataupun puasa apabila qadhi telah memutuskan. Apabila qadhi telah memutuskan nampak anak bulan. Dia berbeza kalau kata anak bulan tak nampak, tapi kita seorang-seorang kita nampak anak bulan. Itu betul, kita kena raya seorang-seorang kita tapi kita tak hebat orang. Kan? Tapi kalau dah kerajaan sendiri kita nampak anak bulan, kita tak boleh menafikan. Kita kena ikutlah. Sebab Nabi dah kata hari raya itu ialah hari kamu berhari raya. Dan puasa itu hari kamu puasa. Dan menyembelih korban itu hari kamu menyembelih korban. Ni kamu kena ikut majoriti umat. Itulah dia. Kan? Ini kita kena faham. Ni banyak jahil. Kejahilan itu begitu banyak dalam masyarakat, especially tentang hukum hakam yang melibatkan raya puasa. Masih ramai jahil tentang hukum hakam anak bulan ni, jahil. Mungkin kurang pendedahan, kurang penerangan. Ya, waktu kita baru ni masa kita syarah Safinatun Najah tu kita dah jelaskan serba sedikit. Bolehlah balik rujuk balik dekat kelas Safinatun Najah. Nah. Jadi itulah yang dapat kita sampaikan pada pagi ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menerima amal ibadah kita, amal ibadah kita sepanjang hayat kita ini, dan juga diperpanjangkan lagi usia kita untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, diberi karunia untuk bertemu lagi Ramadan, untuk bertahun-tahun yang akan datang, tempoh masa yang panjang-panjang. Allahumma a'id alaina Ramadan awaman adidah wa azminatan madidah. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna. Jadi mudah-mudahan kita diberkati, berbaki lagi Ramadan ini, dan jangan lupa kita juga beribadat dalam hari raya. Aku qauli hadza, semoga semuanya diberkati. Aidukum mubarak, selamat hari raya in advance. Semoga Allah Ta'ala memberkati semua. Selamat bercuti. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.